Okey, ni dalam Google Classroom saya ada upload binary search tree coding. Okay, mana coding ni nanti kamu cuba try run dan explore macam mana dia jadi ya. Cumanya untuk hari ni saya akan explain lah berkenaan coding ni. Okay. So, this is the coding. Kalau kamu ingat balik, untuk binary search tree ni, kita akan implement recursion. Kan, recursion tu maksudnya dia akan panggil method dia sendiri untuk buat pengulangan. Ulang-ulang-ulang kan sampailah dia jumpa stopper dia. Coding yang stop ataupun dia jumpa base case. Okay? Kamu tengok balik nanti. Kita dalam binary search tree, kita ada base case dan juga recursive case. Kan? Jadi untuk real punya coding, yang macam contoh saya begini lah. Saya akan bagi contoh full coding macam mana kita nak menggunakan binary search tree tu. Jadi di contoh coding sebegini, dia akan melibatkan kelas objek. Okay, so dalam kelas objek ni adalah kelas student lah. Okay, kelas student. Kemudian kelas tree node. Okay, untuk kita create tree node. Kemudian kelas BS3, binary search tree. Okay, untuk kita buat binary search tree lah. Macam mana kita nak implement penggunaan tree tu. Okay, ni adalah coding-coding dia. Jadi kita akan explore. Kemudian sampailah seterusnya kita ada class app lah, main class. Okay, untuk user input data. Okay, so ini adalah kelas-kelas yang terlibat lah untuk binary search tree. Okay, so sekarang kita tengok. Kita akan explore coding ni . Okay, so first untuk menggunakan binary search tree, kita kena ada satu kelas objek lah. So untuk contoh ni dia menggunakan kelas student. So dalam kelas student ni kita create kelas student macam biasa. Okay, public class student and then dia punya attribute and then dia punya constructor. Okay. Default constructor and then normal constructor, kemudian dia punya setter. Okay. And then getter. Okay, get untuk setiap attribute. Okay, so contoh ni, coding dalam ni macam biasa. Coding untuk objek, kelas objek macam biasa. Okay, dia ada method-method yang common lah. Okay, dan last sekali adalah public string to string untuk display balik semua attribute yang ada kan. Okay, next adalah kelas tree node. Okay, kelas tree node. Kelas tree node ni kalau kamu ingat lagi dalam masa lecture, okay, untuk satu tree node kita membayangkan ada okay, kita membayangkan ada macam ni untuk satu tree node kan. Okay, dia ada tiga kompartmen. Okay, ni satu node. Okay, satu node ni ada 3 kompartmen yang mana di tengah ni adalah data. Data, okay, ni data kan. Data kita simpan di tengah, maksudnya value. Sorry, bukan value. Apa-apa data lah. So, contoh dalam yang kita guna ni adalah objek kan. Objek student. Jadi, yang dia akan simpan di dalam node ni, data ni adalah segala attribute yang ada dalam objek student lah. Okay, which is ID, name, part, CGPA. So, dia akan simpan di sini, di tengah. Okay, ini secara konsepnya. Okay, manakala di belah kiri ni, dia akan simpan data alamat untuk left punya data. Sorry. Okay, so di sini dia akan simpan left punya reference. Okay, manakala di belah kanan, dia akan simpan right punya reference. Reference tu maksudnya alamat lah. Okay. Kan dalam tree node, dalam tree punya hierarchy, tree punya structure, kita ada root. Okay, daripada root tu dia pecah ke kiri dan kanan kan. Kemudian daripada kiri kanan tu dia pecah lagi kiri dan kanan and so on. Itu adalah data yang akan disimpan oleh node. So node dia akan ada data di tengah. Kemudian dia akan ada left reference dan right reference. Okay, jadi apabila kita nak create node, okay, kita akan menggunakan kelas tree node ni. Okay, kelas tree node ni, kelas tree node kan. So apabila kita nak create kelas tree node, kita memerlukan 3 attribute. Okay, which is node left, and then data, and then right. Okay, so data dia adalah student ya. Okay, sebab yang kita nak simpan di data ni adalah student. Jadi ini adalah yang ni, this one. Okay, left ni yang ni lah, left reference.
Right pula yang ni. Right. So jadi bila ada tiga-tiga attribute ni, kita dah boleh lah create satu node. Okay, satu node untuk dimasukkan ke tree node. Okay. Alright, so bila dah masuk, kita create data apa semua, and then kita pun buat dia punya constructor. Okay, student D kan, kita pass data pada student D. Yang mana dalam student D ni ada ID, name, part dan CGPA. So data kita set dengan D, manakala left and right kita set sebagai null. Okay, so ini untuk initialize constructor kan, untuk initialize. So kita setkan sebagai null. Okay, so left and right ni kita akan tunggu next pula bila user masuk, baru kita akan isi di left and right. Next, apa yang tree node buat adalah insert a tree node into a tree that contains nodes based on student ID. Okay, kalau kamu ingat balik lecture yang minggu lepas, yang saya cakap, tree node ni kita tak boleh create satu untuk digunakan oleh kesemua projek ataupun kesemua objek. Okay, sebab apa? Sebab kita memerlukan satu attribute daripada satu kelas objek untuk kita tentukan, untuk kita susunkan ke dalam tree punya hierarchy. So dalam kelas tree node ni yang kita guna untuk contoh ni adalah kita menggunakan student punya objek kan. Dan kita nak susun berdasarkan student punya ID. Okay. Susunan yang kita nak susun dalam tree node tu, okay, sama ada dia akan duduk di sebelah kiri ataupun kanan, adalah mengikut student ID. Okay. Jadi kalau kamu ingat lagi, susunan dalam tree node, kalau value untuk node yang baru masuk tu adalah kurang daripada value di root, kan, di root yang sedia ada, so node yang baru masuk tu akan duduk di sebelah kiri. Kalau value yang baru nak dimasukkan tu adalah lebih besar ataupun sama dengan value di root, dia akan masuk sebelah kanan. So ini adalah coding dah lah. So kita tengok. So kita akan susun berdasarkan student ID. So apa kita buat? Public void, nama dia adalah insert student ID. Student D. Objek student lah, kita nak masukkan node tu, dan data dalam node tu adalah student punya data. So kita pun buat macam ni, and then kita check. D.getID less than data.getID. Okay, so D ni adalah daripada sini. Okay, yang mana dia dipass daripada user input. Kan, user input dalam student. Kita minta user input kan. So data tu akan duduk di D, dia akan compare dengan data sedia ada, this one. Okay, D yang ini. Manakala data ni, daripada sini lah. Okay, dia akan compare. Adakah ID baru tu adalah kurang? Kan ni, kurang. Less than ID yang sedia ada. So, ID yang sedia ada tu di root lah. Okay. So, kalau kurang, apa dia buat? Kalau kurang, dia akan masukkan ke node yang sebelah kiri. Okay. So, node sebelah kiri, that's why kita akan check dulu. If left equal to null, kena check dulu. Kalau left null, kita akan create tree node untuk left. And then kita assignkan value D ni. D yang ni, kan. Else, kalau left tu dah ada node, so kita just masukkan saja, insert D. Okay, so kita insert D. Kalau dah ada kan. Next, kita check pula. Else if D.getID, D data yang baru masuk tu, ID yang baru masuk tu, adalah lebih besar ataupun sama dengan ID daripada data. So kalau lebih besar, kita akan masukkan sebelah kanan. Jadi that's why kita akan check ke kanan pula. If right equal to null, so right equal to new tree node. Okay, kita akan create node yang right dan kita akan masukkan value D tu. Okay, yang ni value D kan. Kalau right dah ada value, kalau right dah dicipta, dah di create kan, kita just masukkan right.insert D. So D tu kan directly masuk lah, direct, tak perlu create new tree node lah. Okay. Alright, sampai sini boleh faham tak? Boleh faham ataupun nak saya ulang ke macam mana? Anyone? Ataupun proceed? Ataupun macam mana? Kamu tak ada idea? Boleh Okay, so saya proceed lah. Alright, so bila kita dah
kelas ni kan kita dah create node and then kita dah susun node tu mengikut hierarchy, mungkin mengikut sama ada dia di left atau right kan. Kalau node baru masuk, dia akan jadi root. Ni root. Okay. Bila ada node yang lagi baru, dia akan check ni. Kalau value dia kurang, dia akan masuk kiri. Kalau value dia tinggi ataupun sama, dia akan masuk kanan. Macam itulah. So coding ni lah yang menentukan proses ni. Okay. Alright, so selepas dah susun, baru kita boleh buat kelas binary search tree ni. Kita namakan BS3. Okay. So binary search tree ni, dia akan start di root dulu lah. Okay. Dia akan start di root dulu. Dia akan start di root dulu. So apa dia buat? Private tree node root. Okay. Kita akan start dengan root. Okay, kita akan declare root. Okay, so root node yang baru akan jadi root dulu. Okay, next dia akan construct an empty tree of integers. Ni kita dah nak buat satu structure untuk binary search tree lah. So apa dia buat? BS3 equal to root equal to null. So root yang kita create tadi, kita akan setkan sebagai null. Okay. Insert a new node in the binary search tree. So baru kita masukkan new node tu. So node yang baru masuk akan diletakkan di root. If the root node is null, create the root node here. Otherwise, call the insert method of class tree node. Okay, so kalau root ni root ni tak di-create lagi. So kita akan create node. Okay, kalau dah ada, kita akan call insert method daripada kelas ni. Kelas tree node lah. Okay, kita ada insert method dah di sini. Ni insert method dah. So insert method dia buat benda ni lah. Dia buat benda ni kan. Bergantung pada bilangan node yang dimasukkan. Okay, node yang pertama sekali dimasukkan akan letak di root lah. Okay, and then node seterusnya kita akan compare. Bergantung pada value apa kita nak compare. Untuk menentukan dia duduk di belah kiri atau belah kanan. So macam case ni kita akan gunakan student ID. Untuk tentukan dia duduk di kiri atau kanan. Okay, next. Ini yang dia panggil class insert node ni. Okay, so public void insert node student ID. So kalau root null, okay, create null and then masukkan value D. Kalau root dah di-create, kita just panggil insert dan masukkan value D. Okay, so macam tu. Kita panggil insert node ni. Alright. Okay lah. Sekarang kita dah ada node dah. Okay, so kita dah ada tempat untuk create di node. Next kita nak buat di binary search tree. Kita nak gunakan di binary search tree untuk kita search value, untuk kita dapatkan count and so on. Untuk melakukan apa-apa operation, kita akan buat di binary search tree ni. Okay. Kelas tree node ni hanya untuk create node saja. Create node dan tentukan kedudukan dia apabila kita create node tu. Di binary search tree inilah yang akan buat segala operation, segala processing and so on. Okay. So first kali, okay lah, kita dah construct apa semua and then kita insert node kan. Insert node, kita akan first kali kita akan insert di root. So, kalau null dia akan create baru. Kalau not null kita panggil method insert saja directly. Next, nak display. To display, di sini nampak dia punya processing kan. Kita nak display. So di binary search tree class lah yang kita akan buat method untuk display. Jadi setiap processing di binary search tree ni lah yang akan menggunakan recursive method. Okay. Recursive method, okay, cuba kamu tengok untuk membuat satu processing, dia akan melibatkan dua method. Satu adalah method yang utama. Okay. Public void display. Public void display. Okay. Tapi apa display ni buat adalah dia akan panggil method print root. Data dia adalah root. So print root ni dia akan panggil daripada method ni. Print ni. Public void print. Kan dia pass pula. Daripada display dia akan ambil yang simple. Okay, method simple ni dia akan adalah method dia panggil daripada method yang complicated dia buat di bawah ni. Print. So print apa? Node. Node ni apa dia? Node yang root. Okay, node yang root. So kita nak print out, kita nak display node daripada root dulu. So print node. Jadi dalam method print ni apa dia buat? Di print di method ni lah yang dia akan buat recursion tu. Kalau kamu ingat balik yang saya ajar last week, kita ada dua case kan untuk recursion. Satu base case dan satu lagi adalah recursion case. Dalam base case,
adalah operation yang simple, yang straightforward, kan? Dan base case ni digunakan sebagai stopper untuk stopkan proses recursion tu, proses ulang tu kan. So base case tu lah yang akan digunakan untuk stop. Jadi di sini apa? Base case adalah yang atas ni. Okay. If node equal to null, dia akan return null. Okay. If node equal to null, dia akan return null. Okay. So nampak ni calculation ni, so bukan calculation, dia tak calculation lah kan. Dia simple. Untuk stopkan dia adalah node equal to null. So dia akan return null. Else, dia akan buat recursion di sini. Ni dia akan jadi recursive case ni. Recursive. Okay, yang ni base. So recursive ni apa yang dia buat? Kan kita nak print, kita nak display. So kita akan panggil system.out.print node data.toString. Yang mana data ni adalah root. Dekat ni ya. Data ni adalah root. So dia panggil root punya data toString. So dia display yang root. Kemudian dalam tree, dia nak display, dia nak melakukan apa-apa proses pun, dia akan tengok setiap node yang ada. Okay. Kita ada root. Kemudian kita ada left dan right node. So that's why kita perlu juga panggil print node.left. Nampak? Ni node.left. Dia kita tengok left pula. Kan? So print, kamu tengok method print ni adalah sama dengan method ni. Kan ni. So dia akan panggil balik. Dia akan ulang balik yang sini. Print ni. So yang ni yang recursive-nya. Dia ulang balik kan. Recursive. Kali ni dia apa pula? Node ni adalah left punya. Left kan. So dia buat yang left pula. So dia print out yang left. Kemudian yang right pula. Print sama juga. Panggil method print ni. Cuma kali ni right. So right pula. So di situ dia dah print lah. Node di root, node di left dan node di right. Itulah dia akan ulang. Ulang. Sampailah node equal to null. Bila node dah null, dia sampai satu node tu, null. Tak ada value kan. So dia pun stop. Macam itulah proses untuk tree ni. Okay. Dia melibatkan 3 node. Root, left dan right. So, and then dia akan ulang lagi. Okay, let's say yang right ni jadi root kan. Dia ulang lagi. Dia tengok pula. Dia recursive lagi. Recursion lagi. Tengok left, right. Ada lagi. Yang left ni pula jadi root. Dia kan, let's say left pun jadi root. So, ada lagi anak dia. So, dia ulang lagi. Sampailah dia sampai ke ni kan. Sampai sini. Tapi tak ada node. Node dah null kan. Baru dia stop. So, ini dia akan stop. Dia akan stop. So, dia stop di situ lah. Selagi ada node, dia akan ulang. Print up. Okay. Itu adalah macam mana kita guna untuk node lah. Okay. Untuk binary search tree. Okay. Next. Ini display. Okay. Ini display. Okay. Apa lagi proses yang kita nak buat? Contohnya adalah nak count. Count student from part 4. Kan, nak count bilangan student part 4. Jadi, sama juga macam tadi. Sama juga macam display. Kita perlu buat 2 method. Satu method utama, satu method yang akan buat proses yang detail. So, kita buat satu method yang utama dulu. Yang simple. Public integer count student part 4. Kan, ada satu method ni. Tapi dalam method count student part 4 ni apa dia buat? Dia akan return count sp4 root. Root dulu. Dia akan pass root dulu. Apa-apa kita akan start daripada root ni. Kan dia akan check daripada root dulu. Lepas tu boleh akan left and right. Root, left and right. Root, left and right lagi. So dia akan check di count sp4. Okay, count sp4 adalah di sini. Method dia di sini. Okay, so dia akan panggil. Dia pun akan panggil method ni, dia pass ke sini. Panggil kan. Dan kali ni dalam node ni adalah data root. So dia akan check root dulu. So dia check lah kalau node equal to null, dia akan return 0 lah. Untuk stop kan. Kalau not else, apa dia buat? If node.data.get part 4. Data ni adalah yang ni. Node data ni. Yang ni, yang mana node ni adalah root. So data di root tu dia check, dia panggil yang part 4, get part 4. Kalau equal to 4, kan sebab kita nak count student part 4.
So kalau get part equal to 4, apa dia buat adalah dia akan return 1. Nampak tak? 1. Okay, dia akan return 1. Kemudian dia akan check pula di left and right. So that's why kita akan tambah. Okay. So that's why kita ada, kalau kau nampak sini kan, tambah 1 ni adalah bilangan untuk node, untuk root. And then plus, dia recursion, dia ulang. Dia buat proses ulang, dia akan panggil method count lagi. Count ni akan ulang method yang ni, kan, count SP4 untuk left pula. So kalau sama part 4, dia akan jadi sini 1. And then, plus lagi. Plus, count SP4 ni, panggil method yang sama ni. Kali ni untuk right pula. Right. So kalau sama juga, jadi 1 lagi. Kan, jadi 1 lagi lah. So dia akan ulang je. Tu yang dinamakan recursion. Root, left, right. Kalau ada lagi, root, left, right. Kalau ada lagi, root, left, right. Sampailah node ni jadi null. Okay, cumanya ini untuk count. Bila count, kita tambah 1 lah. 1 tambah 1 tambah 1. Dia ulang-ulang sampai habis kan. So dia akan dapat bilangan total untuk node yang ada student part 4. Else, kalau tak jumpa, kalau tak sama. Okay, kalau tak sama, apa dia buat adalah return, tak perlu tambah 1. Cuma return count ni node left plus count node right. 1 ni tak payahlah. So di root, maksudnya kita check di root, tak sama pun. Tak ada student part 4. Dia akan ulang, dia check yang left pula. Kalau ada, dia tambah 1. Kalau tak ada, dia akan check yang right pula. Yang soalan dia ulang. Okay. So di sini kita menggunakan regression lah. Okay, boleh tak? Nanti kamu cuba run coding ni, and then cuba kamu kena screenshot lah output lah, and then submit. Saya buat ni sebagai latihan, tapi nantilah bila kamu dah free nanti kamu buat. Okay, cuma tapi kena buat lah untuk bagi kamu faham. Soalan 3 ni dalam final memang masuk. So kamu kena faham kan. Okay, next. Apa lagi processing yang ada adalah to count student who got dean list. Nak count student dean list. Okay, so kita pun buat 2 method. Satu method yang utama, public integer count student C3, and then dalam dia akan return, akan bagi method count as CGPA 3, and then akan guna node root dulu. So yang ni dia akan panggil yang count ni, kan, count SG3, and then node ni yang root, and then macam biasalah, dia check node equal to null, akan return 0. Kalau not kita check ni, if node.data.cgpa greater than 3.5, kan, dia nak dean list kan. Dean list mesti dia punya CGPA greater than 3.5. Kalau greater, apa dia buat adalah dia akan return 1. 1 ni adalah daripada root. Kemudian kita akan panggil plus count CGPA node yang left pula. So dia ulang balik. Dia panggil ni. Ulang balik. Kali ni kita akan guna node di left pula. Tapi tambah lah. And then plus lagi. Tambah lagi. Tambah yang belah kanan pula. Count sama. Kali ni node yang right. So dia akan saling tambah. 1 tambah 1 tambah 1. And then tengok lagi. Ada lagi node di bawah. Kalau ada lagi, so node tu jadi root. Dia tambah bawah. 1 tambah. Sampailah node null. Tak ada node dah kan. Bila yang seterusnya tak ada node. Bila null baru dia stop. Else, kalau tak sama, tak ada yang kalau di root dia punya CGPA bukan 3.5, kita tak return pun 1. Nampak ni ada 1 kan. Kalau else tak return 1, tapi kita return count as yang left plus count yang right. So ulang macam tu. Kalau dia ada condition ni, kita tambah 1 di sini. Kalau tak ada, sini tak ada, kosong. Tapi kena return balik left and right. Untuk check left and right pula. Kan? Okay, so itulah yang dimasukkan dengan recursion untuk binary search tree. Alright, so yang ni public void print category ni, dia akan panggil number of student with CGPA 3 and 3. Greater than 2 and less than 3. Okay, so dia akan pass root, dan dia akan pass value yang paling low dan high. Low adalah 2, high 3. So dia akan dapat lah sini. Okay, cumanya count kategori tengok. Kita akan panggil method count kategori. Count kategori ada di sini. Count kategori ni.
Okay, so daripada sini dia akan pass ke sini. So pass ke sini dia akan pass apa? Okay, dia akan pass ke method count category ni. Jadi di count category ni apa dia buat adalah kita ada 3 node, yang mana node ni adalah root. Okay, root ni kan. And then kita ada pass juga low. Nak set low dia berapa, high berapa. Low dia adalah 2 di sini. 2. And then high dia adalah 3. Kan, high 3. So daripada situ kita boleh set. So dia pass 3 benda ni dalam parameter list kan. And then di sini kita akan buat stopper base case. And then kita check if node.getData.getCGPA greater than low and node.data.getCGPA less than right. So nampak dia memenuhi condition ketiga-tiga ni lah. Okay. Apa yang dia buat adalah return 1. Kan kita count kan sebab dia number of student maksudnya kita kena count, kira bilangan. So count 1 plus count kategori, tengok yang left pula. Left dia pass juga low and right, plus count node right, low and high. So dia akan tambah. Dia akan tambah daripada root tambah ke left, tambah ke right. And dia ulang lah sampai node tu null. Else, kalau di root tu tidak memenuhi syarat ni, kan CGPA dia bukan di kalangan low and high ni kan. So kita return, tak perlu return 1. Just return count yang left plus count yang right pula. So itulah proses-proses yang kita boleh buat menggunakan recursion dalam binary search tree. Okay. Kamu nanti kena buatlah latihan ni supaya kamu lebih faham. Okay, so itu adalah antara processing method yang ada lah dalam binary search tree untuk contoh ni. Okay, nanti kita akan tengok lagi dalam Parser. Kita akan tengok lah macam dalam Parser dia nak processing yang macam mana pula kan. Okay, next adalah traversal. Traversal tu dia nak display lah kan. Dia nak display traverse setiap node. Okay, so traversal ni dia relate pula dengan prefix, postfix dan infix. Okay. So dalam traversal kita ada pre-order. Okay. And then kita ada in order dan kita ada post order. Okay. So sama juga. In order sama macam infix. Okay, infix ni adalah susunan yang macam biasa, expression yang kita tengok kan. Kita ada, kalau infix kita ada operator, operand, operator, operand kan. Macam in order, apa yang dia akan return adalah, okay, dia akan show dulu method di left, kemudian dia akan show method di root, kemudian dia akan show method di right. Susunan dia. Untuk in order. Okay. Untuk in order, dia akan tunjuk yang left, root, right. Okay. And then ulang lah macam ni. Okay. Kalau pre-order. Okay. Pre-order sama macam prefix. Kan? So, dia akan tunjuk apa? Dia akan tunjuk macam pre-order, dia macam prefix, pre kan? Pre operator di depan. Kemudian operand left, operand right. So, dalam node ni, dia akan tunjuk dulu root. And then dia akan tunjuk display left, display right. Itu turutan dia untuk pre-order. Traversal secara pre-order. Okay. So method dia sama macam processing tadi. Kita akan ada dua method. Untuk satu jenis traversal ada dua method lah. Satu method utama, pre-order traversal. So dia panggil pre-order helper. Pre-order helper dapat daripada sini. Kan daripada sini, apa dapat? The node. And then kita check base case. Okay, so base case kalau clear, dia buat apa? Dia print ni lah. Pre-order dia akan print root dulu. Root macam ni, system.out.print line. Ni root lah. Kemudian dia akan ulang. Dia akan ambil pre-order untuk yang left pula. Pre-order ni yang left pula. Dia print out lah. And then pre-order yang right. Okay, right pula. So susunan dia macam tu. Dia akan print root, left, right untuk pre-order. Kalau in order, okay, dia guna in order helper. Dia akan print yang left, kemudian dia akan print yang root, kemudian dia akan print yang right. Okay. So left, root,
Right. Okay. Post order sama macam postfix. Post order, dia panggil post order helper. So macam postfix operator duduk di belakang kan. So operand 1 ataupun operand left, operand 2 and then operator kan di belakang. Jadi untuk tree dia akan print dulu left, kemudian dia akan print right, kemudian dia akan print root. Itu susunan untuk post order. Okay. So dia relate balik dengan prefix, postfix dan infix. Cumanya traversal tu cara macam mana dia nak display yang mana dulu. Okay. Traversal ni dia akan tengok kita nak display mengikut apa. Adakah in order, adakah pre-order ataupun post order. So kalau post order susunan dia macam ni lah. Dia akan print left, right and root. In order and pre-order ikutlah yang dia begini kan. Okay. Itu untuk traversal. So apa lagi? Descending. Descending, kita ada satu lagi method descending. Descending ni, okay, kalau ascending, kan ascending dia dari kecil ke besar. Kalau ascending, dia akan menggunakan method in order. Okay, infix, ascending. Kalau kita nak buat descending, nak terbalik, kan kita nak tunjuk yang besar dulu, baru yang kecil. So apa dia buat? Okay, ingatlah tadi kita dah susun kan. D3 tadi kita dah susun. Kalau yang besar duduk di belah kanan, kalau kecil duduk belah kiri kan. Jadi kita kena twist balik je mengikut kehendak descending ni. So descending ni dia akan panggil method des. Okay, so kita pun des. Dia akan pass root dulu, root. Dan kalau null kita null, kalau not dia akan untuk descending dia akan print yang node right dulu. Kemudian node root, kemudian node left. Ini dia akan print descending. Maksudnya dia akan print yang besar. Value yang besar dulu ke value yang kecil. So dia akan susunan tu jadi descending. Okay. Alright, so habis kelas BS3. Segala processing ada di sini. Next, kelas main class. Main class ni kita akan minta user input lah. Okay, kita akan create kelas BS3 ni. 3. And then kita pun minta user input. ID, name, part, CGPA. And then passing. And then kita save dalam object student. Daripada object student tu kita insert ke dalam tree. Tree ni daripada binary search tree kita create tadi. Kan masuk dalam tree ni, binary search tree. Objek yang ni lah. Okay. Okay, so daripada situ di main kita hanya panggil lah. System.out.println number of student from part 4 3.count part 4. Kan dia pun panggil lah method count stud part 4 tadi. This one. Okay. Yang lain pun dia panggil je. Okay, di main dia panggil je. And then student who got in list, dia panggil 3.count student C3. And then print kategori. Kategori yang ni lah. Yang this one ni. Kategori yang ni. Kan print kategori. Okay, kategori print cat kan. Dia print student CGPA between 2 and 3, between 3 and 4, between 1 and 2. Next, pre-order traversal. Dia nak print pre-order traversal, dia panggil lah 3 pre-order traversal. So dia akan display lah mengikut pre-order punya traversal. Kan pre, dia akan start dengan root, left, right. Next, dia nak panggil apa? In order. Dia panggil in order traversal. So in order, dia akan panggil left, root, right. Next adalah post order. Post order, right, root, left. So dia print. And then descending. So display descending. So and then end lah, habis lah. Okay. So di main hanya panggil je method. Operation processing semua buat di binary search tree class ni. Okay. Alright, so saya dah upload